Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala bin Qasim al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahir rabbil azim wa rasulih. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat meneruskan lagi pengajian bulanan kita, kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan kita lebih kurang lagi 2 minggu lebih saja lagi, tak sampai 3 minggu dah, kita akan menyambut bulan yang sangat agung, yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan anugerah Allah SWT. Itulah Ramadan. Ramadan itu asal daripada perkataan Ar-Ramda'. Ar-Ramda' itu adalah panas bersangatan. Bulan yang dinamakan Ramadan ini bulan ke-9 dalam bulan Hijrah ataupun bulan Islam kita sebut. Bulan ke-9 ni yang disebut Ramadan ni adalah satu bulan yang kebiasaannya di tanah Arab satu ketika dahulu ataupun sejak dahulu lagi akan berlaku cuaca yang sangat panas. Dan saya pernah duduk di Tarim ataupun Yaman. Memanglah Ramadan dan Syawal itulah saat yang paling panas sekali. Lebih kurang 46, 47 darjah Celsius. Sekarang dekat 50 yang panas sangat. Kalau kita keluar rumah naik motor, kita kena tutup semua muka kita, kerana seperti mana kita duduk depan api dia punya abah dia. Panas sangat lah. Dia Allah Muhammad. Sebab itulah orang dahulu, khususnya orang Arab, mereka menamakan bulan ke-9 yang sangat panas ini, yang disebut panas bersangatan, itu adalah Ar-Ramda', maka disebutlah Ramadan. Maka Ramadan itu telah dinamakan sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Lama dah, ribuan tahun dah. Jadi setengah ulama menghuraikan apa hikmah Allahumma salli ala asal perkataan Ramadan ini dimaknakan dengan Ar-Ramda', iaitu panas bersangatan. Kata ulama, Allahumma salli ala, bulan Ramadan itu adalah bulan yang membakar dosa-dosa manusia. Maka bila panas dia akan membakar. Maka insya-Allah dengan datangnya bulan Ramadan yang sangat panas ini, Allahumma salli ala, bukan setakat panas cuaca, bahkan panas itu akan masuk ke dalam jiwa kita dan akan membakar semua dosa-dosa kita, akan menyuci semua dosa-dosa kita. Itulah bulan disebut Ramadan. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Apa maksud dengan penuh keimanan? Allah SWT, dia puasa ni, Allah SWT, dia pandang kata puasa ni adalah daripada perintah Allah, dan dia jalankan perintah Allah dengan penuh ikhlas, dan dia yakin dengan puasa yang dia amalkan ini akan menjadi bekalan nanti bila selepas mati nanti. Itu iman daripada Allah. Dan dia puasa memang dah mengharapkan sungguh-sungguh ridha Allah SWT, imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala ataupun ridha Allah SWT. Dia percaya tu puasa tu mesti Allah akan balas, Allah akan anugerahkan dengan anugerah dia. Allah SWT, dia yakin dengan apa yang dia buat tu adalah suruhan Allah dan Allah akan balas. Allah SWT, apa dia akan dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan Allah SWT dosa-dosanya yang lalu. Dosa kita yang lalu ni banyak. Maka insya-Allah dengan Ramadan ini
dengan puasa kita kerana Allah, betul iman kerana Allah ni, Allah akan hapuskan semua dosa kita yang lalu. Dosa kita ni banyak. Nak kira amal kita dengan dosa kita banyak lagi pada amal kita. Lalai kita ingat Allah dengan ingat Allah, lalai itu banyak lagi. Cuba cek tengok. Sebab tu Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Hikamnya mengatakan kesempurnaan itu bukanlah orang yang melihat dia pendosa, dia rasa hinalah aku ni pendosa. Itu bukan kesempurnaan, itu bukan kemuliaan. Kemuliaan dan kesempurnaan itu bagi orang yang melihat kekurangan amal dia. Ada orang dia tengok dia ada dosa, aku dosa aku ni banyak, aku ni jahat, ada maksiat, tapi tak berubah juga, duduk tahap tu juga. Kawan-kawan aku semua baik, aku ya jahat, aku ni tak bagus pun, dosa aku banyak. Dia hanya memandang dosa banyak, tak kurang sempurna dan kurang mulia. Kenapa? Kadang-kadang memandang dosa banyak, pandang dosa saja akan menyebabkan dia itu berputus asa ataupun tak ubah, tak meningkat. Tapi kalau dia pandang aku kurang amal, perintah Allah banyak lagi aku tak buat, maka dia akan meningkat. Dia pandang aku ni banyak lupa Allah, sedangkan setiap saat ni nikmat Allah bagi pada aku. Sedangkan setiap nikmat ni aku kena ingat dia lah, kena syukur pada dia lah. Tapi banyak aku lalai, banyak aku tinggalkan perintah Allah SWT. Semayang dulu aku tinggal banyak, aku tak qadha lagi. Puasa aku tinggal banyak dulu. Zaman-zaman tengah-tengah hari bawa plastik hitam tu, Red Bull apa semua Alhamdulillah plus sebelum plastik hitam, bola harga motor, pergi makan tepi-tepi sungai, tepi-tepi tasik, makan balik makanan bilik. Dia buka puasa tengah hari, isu semua wajib qadha balik. Pandang qadha tak ada lagi ni, kurang lagi ni qadha perintah Allah ni aku tinggal dulu ni. Memandang kita kurang beramal, amal kita ni tak elok, tak sempurna, lebih baik daripada kita memandang kita adalah pendosa. Sebab kalau kita hanya pandang kita pendosa, ada tahap tu. Tapi kalau kita pandang aku kurang amal lagi, perintah Allah aku tak buat lagi, dia akan meningkat. Aku kena buat lah, aku kena bangkit lah, aku kena balik pada Allah lah. Tu macam tu lebih sempurna dan lebih zahirkan ataupun melahirkan sifat rendah diri ataupun tawaduk. Bila selalu pandang kekurangan amal kita, kita akan lahir sifat tawaduk. Jadi macam tu Jadi Allah SWT, jadi bulan Ramadan ni bulan yang puasa Allah akan hapuskan dosa. Seperti itu juga kita bangun malam solat tarawih ataupun kita bangun sahur, bangun baca Quran, Allah akan ampun dosa kita juga. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dalam satu hadis Nabi bersabda man soma, soma ni puasa lah. Tapi ada satu hadis lagi man qama, qama ni maksudnya apa? Berdiri waktu malam, ibadat waktu malam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sama juga. Jadi Allah SWT, siang kita puasa Allah hapus dosa kita, malam kita ibadat, kita solat tarawih, Allah hapus dosa kita. Jadi insya-Allah bulan Ramadan yang mai ni akan menghapuskan dosa kita. Dan insya-Allah kalau kita mati dalam bulan Ramadan atau selepas Ramadan kita meninggal dunia, kita masuk syurga insya-Allah. Ada tok wan saya seorang, dia tok gulah orang ulama di Kedah sana, sebelah ayah, dia orang panggil Syekh Ismail ataupun Ustaz Ismail, ayah pada ayah saya lah, tok wan lah. Dia meninggal pada malam raya Syawal. Selepas selesai ibadat pada Allah SWT, meninggal dunia. Dan ditanam dia juga malam tu juga, malam raya. Itu tok wan lah, alhamdulillah. Itu satu mati yang mulia. Dan kita dengar cerita kata tok wan ni, Ustaz Ismail ni, dia pernah ditawarkan untuk menjadi qadhi di Kedah, tak mau ditolak. Pernah ditawarkan untuk menjadi imam di Masjid Zahir, masjid negeri lah, tolak. Kerana dia seorang yang sangat takut pada Allah, seorang yang sangat warak, orang yang sangat risau jawatan-jawatan. Selalu tolak. Dia seorang alim ulama yang belajar di kota Mekah lama, dan sangat fasih bahasa Arab, fasih cakap Arab, fasih. Dia ada kawan-kawan yang orang Arab. Ayah kita pak penakan kata kita, pak penakan kita beritahu dia kalau cakap Arab sangat fasih. Dia Allah SWT, dan dia mati husnul khatimah. Allah SWT, dia mati dalam keadaan di rumah dia, di atas katil, dalam keadaan dia sedang baca Quran. Masa dia baring tu, dia kata waktu mana petang tu ada jiran mai rumah Ustaz Ramli, Ustaz Ismail ni, dia kata Ustaz, sehari malam kita jumpa lah, beraya malam ni raya. Saya nak keluar Ustaz, pergi beli kasut kat anak-anak Ustaz. Malam kita jumpa lah Ustaz, tak apa esok pagi kita jumpa lah. Dia kata apa? Tak ada dah jumpa. Tu awliya ataupun orang salih-salih ni, dia pun macam benda rasa.
Akhirnya malam tu dia meninggal dunia dalam keadaan dia duduk atas katil, dia baca Quran. Dia panggil anak-anak dia apa, dia pesan-pesan, betul dia baca Quran. Dan dia seorang yang hafal Quran lah. Bagi kita baca Quran, baca, meninggal. Allah SWT meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan mak menekan kita beritahu, mak saudara kita beritahu, waktu mana dia meninggal dunia baru wangi satu bilik. Kalaulah seorang itu meninggal dunia dan baru wangi satu bilik itu ataupun satu rumah, itu menandakan, kata ulama, dia mencapai maqam al-muqarrabin. Muqarrabin orang dekat dengan Allah SWT, para awliya lah. Jadi Allah SWT, mati yang mulia itu mati selepas selesai ibadat pada Allah pada bulan Ramadan. Habis selesai, Allah cuci dosa, Allah dah hapuskan apa semua, meninggal dunia. Itu dipanggil apa? Orang yang ada talian saudara kita. Kita pula tak tahu macam mana. Sebab itulah kita kena ikut jalan-jalan para awliya salihin ni. Jadi Allah SWT, bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Bulan adalah bulan juga Allah akan lepaskan hamba-hamba dia daripada api neraka. Banyak riwayat hadis tentang pelepasan daripada api neraka. Di antaranya hadis Allah SWT, Nabi SAW sabda yang maksudnya, pada setiap malam-malam Ramadan Allah akan bebaskan, Allah SWT, walillahi utaqa'u, bagi Allah itu ada pembebasan, Allah SWT, daripada kalangan hamba-hambanya daripada api neraka. Pada setiap malam Ramadan Allah akan bebaskan hamba-hamba dia daripada api neraka, jutaan orang. Dalam riwayat lain, waktu mana buka puasa, Allah SWT. Dan pelbagai riwayat tentang Allah akan lepaskan orang yang berpuasa dan juga ibadat dalam bulan Ramadan ni daripada api neraka. Dalam riwayat lain Nabi sebut walaupun orang tu dah wajib masuk neraka dah. Orang tu wajib dah masuk neraka, dia ahli neraka dah, mati nanti mesti masuk neraka. Tapi disebabkan dia puasa Ramadan, dia ibadat pada Allah, dia taubat pada Allah, wajib dah masuk neraka tapi Allah hapuskan. Allah SWT. Dan Allah tulis pula, tukarkan dia sebagai ahli syurga. Bulan Ramadan bulan peluang untuk kita masuk syurga Allah SWT. Jadi banyak lagi tentang kelebihan-kelebihan Ramadan. Dan Allah SWT, kita hendaklah buat persediaan untuk masuki Ramadan dengan hati kita yang gembira, dengan hati kita yang seronok dengan nikmat Allah yang nak main ni. Dan doa banyak-banyak untuk Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Dan semoga Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Semua orang teringin nak masuk Ramadan, tapi bukan semua orang dapat. Ada orang meninggal sebelum Ramadan. InsyaAllah moga Allah panjangkan umur kita masuk dalam Ramadan. Kalaupun nak meninggal dunia, insyaAllah meninggal dalam Ramadan lah, mudah-mudahan. Dan Allah SWT, pada malam pertama bulan Ramadan ni kita kena jaga. Allah SWT, idza kana awwalu lailatin, apabila masuk awal malam Ramadan, malam pertama Ramadan, maka Allah SWT sebelum hadis akan memandang pada hamba-hamba dia. Mana-mana hamba yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, kasih sayang Allah, maka Allah tidak akan azab, walam yu'adzibhu abada, Allah tidak akan azab dia selama-lamanya. Maka malam pertama tu kena jaga semua. Sebagian tutup guru kata apa, malam pertama tu lebih kita penting lagi malam Lailatul Qadar, kata apa? Kenapa Lailatul Qadar tak ada tahu dapat ke tak? Malam pertama juga sungguh-sungguh. Kerana malam tu dah confirm dah, ada hadis Nabi SAW, tu malam Allah akan pandang hamba dia dengan pandangan rahmat. Apa maksud pandangan Allah pandangan rahmat? Allah bila pandang kita dengan pandangan rahmat, maksudnya apa? Allah ampunkan dosa kita dan Allah kasih pada kita. Allah SWT, bila Allah kasih pada seorang, Allah takkan azab dia selama-lamanya. Maka kena lepas pada azab Allah, malam pertama tu ibadat pada Allah, taubat pada Allah, munajat pada Allah SWT. Malam pertama bulan Ramadan. Di banyak lagi kelebihan bulan Ramadan. Itu cukuplah untuk kita mukadimah sikit, untuk kita bersedia untuk masuki Ramadan. Dan yang penting juga adalah kita buka kitab-kitab berkenaan dengan hukum-hukum puasa, hukum-hukum tarawih. Sebab banyak juga orang puasa tak kena cara. Dia kata apa, waktu sahur tu dia makan nasi, tak tengok jam, tiba-tiba dia dengar azan masuk subuh lah, bukan azan pertama. Dia kata apa, tak apa, baru azan baru, tak komat lagi, makan dulu. So ada hadis Nabi SAW sahih, Nabi kata apa, waktu Nabi tengah makan sahur dengan para sahabat, tiba-tiba Bilal azan. Nabi kata, Bilal azan, silakan makan lagi, boleh makan lagi. Ulama mensyarahkan, ulama fiqh, ulama fuqaha mensyarahkan apa maksud Nabi bila azan waktu sahur tu boleh makan lagi. Maksudnya di zaman Nabi SAW, Bilal azan sebelum subuh, Abdullah bin Umi Maktum dia azan subuh. Maksudnya kalau azan sebelum subuh tu, azan gerak tu boleh makan lagi, bukan masuk fajar lagi. Ada orang dia pening sikit dia punya pahaman dia kata apa,
Dah azan subuh tak pagi boleh makan lagi, tak ada, azan baru. Lepas awak dia tak abang kata baru qomat baru. Baru duha baru kata abang itu. Maka batallah puasa orang yang azan dia tengah dia makan lagi. Kenapa? Allah dah ada dalil dalam Quran jelas, Allah kata berpuasa itu daripada terbit fajar. Terbit fajar ni apa maksud waktu subuh? Allah sana. Dan jangan semata-mata kita tunggu azan, tengok jam sama. Kadang-kadang untuk imam sikit perut, dia azan setengah jam lepas tu. Dia tunggu azan, tengok kita dah makan lah, sedap lah, 6.30 lah. Azan ke 6. Oh bila sikit perut kot, ke 6.30 pun azan. Bila kita dah pandang tu, dah tahu macam tu, maka batal puasa kita hari tu. Tetapi wajib kita imsak. Imsak tu wajib, dapat pahala imsak lah. Tak makan tak minum juga. Tetapi kena qada lah di masa selepas Ramadan nanti. Jadi nak belajar tu. Dan ulama mazhab Syafi'i khususnya telah buat waktu imsak. Imsak tu apa? Tahan daripada makan minum. Tak wajib imsak, tapi ini ihtiyat. Ihtiyat ni apa? Berhati-hati dalam mengamalkan perintah Allah SWT. Takut kita ni jadi orang yang tak berhati-hati, tak ada sikap warak. Makan, saya kita azan kita makan. Tak usah imsak ni kata ni bid'ah apa semua. Akhirnya lingkup habis semua pasal dia. Kena pakai imsak yang ulama asaskan tu. Kerana dalam hadis Nabi SAW, sahabat mengatakan kami makan sok dengan Rasulullah. Lepas makan sok tu, di antara waktu sok, makan sok dan juga azan tu, lebih kurang 50 ayat Quran. 50 ke 1 ayat Quran, ada hadis riwayat. Maksudnya apa? Nabi pun ada time dia. Nabi tak makan sampai azan. Ada time dia lebih kurang 50 ayat Quran. Barulah azan subuh. Tapi ada orang dia mengatakan tak apa, tak ada masalah apa, azan baru tak apa. Dah telan buat macam mana batal puasa. Tak boleh Maka kena belajar hukum hakam tentang sok, tentang buka puasa. Allah SWT. Dia kena belajar juga buka puasa ni disunatkan segera hanya bagi orang yang yakin masuk waktu saja. Bagi orang yang syak masuk waktu lagi tak sunat dia segera akan buka puasa. Dia kena lambatkan sikit sampai dia yakin. Belajar tu. Contoh jam mati di rumah. Lepas tu rumah itu jauh pada masjid ataupun surau, tak dengar pun azan surau masjid. Waktu tu kita duduk tengok langit, hujan pula, masuk kita waktu. Kalau syak tak sunat, kita segera akan buka puasa. Kalau yakin memang nampak jam, memang azan, memang jam kita tepat, ada TV apa semua cukup, tambah KL ni azan dan TV terus. Jadi waktu tu disunatkan kita segera buka puasa bila kita dah yakin masuk waktu. Kalau syak, lambatkan sampai kita yakin. Kena belajar semua tu. Kena belajar semua hukum hakam berkenaan dengan puasa. Jadi Allah SWT belajar ilmu dan buat persediaan yang dibuat oleh para sahabat soleh. Di antaranya apa? Mereka siapkan suasana untuk menyambut Ramadan. Mereka elokkan masjid kita ni kena bagi elok nanti. Bila masuk Ramadan kena tambah apa-apa. Mungkin tukang kapek baru apa semua. Kapek cukup elok dah. Itu dah melampau tu, kita tukang kapek baru tu. Kapek okey dah ni insya-Allah. Maksudnya buatlah apa-apa, cat ke, buh lampu-lampu kat luar sana ke, ataupun lampu dah ada perbaik bagi elok cantik ke, buh satu banner mahaban ya Ramadan ke di depan masjid ataupun dalam masjid. Nak suburkan suasana hati ni, Ramadan nak mai dah, sambut Ramadan. Dan ini dibuat oleh sahabat soleh zaman dulu. Allah SWT. Sebahagian ulama sahabat soleh sebelum kitab, mereka beli baju baru sebelum Ramadan dengan niat Ramadan yang amai ini aku pakai baju baru, ibadat pada malamnya. Kenapa? Nak memuliakan Ramadan. Kenapa kita waktu mana kahwin kita pakai baju baru? Sebab nak agungkan, nak muliakan, nak specialkan kita punya hari kahwin. Mana ada orang kahwin pakai baju lama, baju baru? Allah SWT. Bahkan tilam baru, rumah baru, kereta pun kadang beli baru. Oh ni kereta baru beli ni, sebab aku nak kahwin, sebab nak kahwin aku beli kereta baru. Ada sampai macam tu. Mewah lah tu. Tapi mai Ramadan baju lama dia pakai, lebay lama. Ulama soleh beli baju baru untuk muliakan Ramadan. Bahkan kata ulama soleh, Ramadan lebih besar daripada Aidilfitri. Kerana tanpa Ramadan tak akan ada Aidilfitri. Tapi orang akhir zaman Aidilfitri nak sambut, Ramadan tak sambut. Aidilfitri dia beli baju baru apa semua, beli minyak wangi apa semua, dia cat rumah dia apa. Ramadan dia tak tahu. Ramadan hanya sedia makanan tapi tak sedia persiapan suasana gembira ataupun memuliakan bulan Ramadan, tak ada. Makan sedap tu biasa dah, bulan lain kita makan sedap, kita ada duit. Tapi nak bagi suasana tu, suasana rumah, suasana bilik, suasana masjid, suasana surau, suasana diri kita, pakaian kita, minyak wangi kita. Sebahagian sahabat soleh, ulama-ulama wali terdahulu, mereka akan beli minyak wangi paling mahal untuk pakai dalam bulan Ramadan. Sehari bawa keluar kita punya bank tu, bawa keluar 3,000 pilih minyak wangi. Untuk melampau tu. Okay. Tapi kata Imam Syafi'i, minyak wangi yang dibawa keluar, minyak wangi
yang dibeli dengan harga yang tinggi, mahal, tak dikira mubazir. Khas untuk minyak wangi. Baju kalau mahal sangat dikira mubazir. Minyak wangi kalau kita beli contoh sebotol minyak oud gaharu yang ada, dia panggil apa, khasiat. Rasulullah bagi tahu tentang minyak kasturi ni, minyak yang bagus sekian-sekian, minyak ada fadilat dia. Tetapi Rasulullah SAW memakai minyak oud atau gaharu. Nabi suruh kita pakai kasturi atau Nabi bagi tahu fadilat kasturi, tapi amalan Nabi SAW pakai minyak oud atau gaharu. Oud gaharu ni pun ada fadilat, ada kelebihan. Seperti dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata oud hindi ataupun gaharu ni ada di sebelah kita ni, Nusantara ni, dia adalah wangian ahli syurga. Ahli syurga wangi-wangian dia macam tu. Jadi pokok-pokok gaharu ni pokok-pokok mungkin dengan syurga Allah SWT. Lepas tu kalau jin-jin dia tak suka gaharu, kasturi pun tak suka, sebab disebutlah hadis Nabi SAW. Sugi jin tak suka, syaitan tak suka. Apa saja yang menjadi sunnah Nabi SAW, menjadi pakaian Nabi SAW, menjadi kesukaan Nabi, syaitan dan jin tak suka. Cuba orang masuk jin, kita bagi makan ajwa, dia akan kena racun, dia kena racun. Kita makan ajwa selamat dari racun, selamat dari sihir. Jin kalau makan ajwa dia kena racun. Kita dah ikut kat guru kita tu, ada yang berubat tu. Dan satu guru saya tu dia ajak berubat, jom lah kita pilih tengok dia berubat. Ada orang seorang masuk jin, depan duk gelak apa semua. Dia buat apa? Yang pertama dia ambil minyak apa tu sauda, dia buka mulut dia, picit masuk. Yang spray tu minyak apa tu sauda. Nak muntah tu. Sakit kata dia. Tangan yang orang kena masuk jin, tangan dia tu pocek minyak apa tu sauda, yang ori lah, yang ori. Baca sikitlah ayat ruqyah apa, dia akan sakit pedih. Lepas tu bagi dia makan ajwa. Dia makan ajwa, dia kata aku kena racun. Pensan tu. Jin tak boleh makan ajwa, jin tak boleh makan betul sauda. Siapa tak makan betul sauda, jin apa ajwa tu jin apa. Dia amal lah. Dia kata aku tak makan oud. Oh ya, kasturi tak makan. Ajwa aku tak lalu. Oh minyak betul sauda aku tak lalu, minyak zaitun aku tak lalu. Jin baru. Bahaya, kena tengok balik, kena check balik aku ni mana-mana apa semua ni. Kadang kita manusia dalam kita ada jin. Saya pernah jumpa orang yang ada jin dalam badan dia. Kita bagi dia makan makanan benda-benda yang Rasulullah sebut. Makan muntah. Berdengung telinga. Panas tu. Mana dia tahu mai tahu. Mana deman ana. Betul tak tidak. Ada seorang mengaji kita ni, tertry dia. Sakit. Jadi Allah selamat, tapi terus makan sampailah putih badan kita. Itu semua racun-racun bagi orang, bagi jin atau syaitan yang masuk dalam badan kita. Tapi ubat untuk kita. Jadi Allah selamat, beli minyak wangi yang mahal untuk masuk Ramadan. Keluar duit sikit belanja. Lepas tu sebahagian ulama pula mereka beli dua baju pula. Satu baju untuk 1 sampai 20 Ramadan. Satu baju lagi yang paling mahal, dan minyak wangi yang paling mahal lagi, yang paling special lagi, yang paling bernilai lagi, dipakai pada 10 malam takhir. Sebahagian tabi'in pula mereka khaskan baju yang paling mahal. Ada harga sampai 100 dinar, 200 dinar. 1 dinar lebih kurang RM1,000. 200 dinar berapa dah? 200,000 lah. Tu dia punya baju dia. Baju macam mana tak tahu, Allah alam. Rasulullah pun pernah diberi hadiah baju berharga 200 dinar. RM200,000. Baju tu milik raja. Nabi ambil, Nabi hadiahkan kepada Usamah bin Zaid. Jadi zaman dulu memang ada baju sampai bernilai macam tu. Tak ada lah. Ada harga baju 200,000 tak? Tak ada lah. Senang amat. Jadi tu baju zaman dulu. Tak tahulah, mungkin dia buah apa, perak ke apa, Allah alam lah kan. Tak tahulah dia buah benda apa tu, permata kebelian, tak tahulah. Jadi ada sebagian saleh tabi'in sebelum kitab beli baju paling mahal ni. Baju tu dia simpan elok-elok. Mana-mana malam yang dia rasa malam tu malam Lailatul Qadar, dia akan pakai. Malam Lailatul Qadar ke asal lain ni? Sebab malam Lailatul Qadar malaikat akan turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Turun para malaikat dan juga ruh. Ruh ni apa? Malaikat Jibril. Sebab nama malaikat Jibril yang kedua ruh. Nama dia ruh. Ruh tu Jibril lah. Jadi turun para malaikat di bumi, memenuhi bumi ni. Dan kata Nabi SAW, pada malam Lailatul Qadar malaikat akan memenuhi bumi, dan jumlah mereka lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di bumi. Berapa banyak pasir yang ada di bumi? Malaikat turun malam Lailatul Qadar yang berada langit sana lebih ramai, lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di bumi. Penuh. Dan malam tu kata Nabi SAW, malaikat akan bersalaman dengan orang yang bangun malam Lailatul Qadar. So bangun ibadat malam tu paling kurang sembahyang isyak berjemaah. Kata Sayyidina Anas bin Malik dalam athar, siapa yang tidak pernah meninggalkan sembahyang isyak berjemaah,
dalam bulan Ramadan ataupun 10 malam terakhir, maka dia telah mendapat Lailatul Qadar. Itu juga pandangan Imam Syafi'i. Kerana jemaah insya' tu dah dikira time bermulanya malam ataupun fadilat kelebihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mula tang insya' main jemaah insya'. Kalau jaga tarawih setiap malam lagi dapat Lailatul Qadar. Memang dapat lah, confirm dapat, mustajab doa. Jadi malam tu malaikat turun dan bersalaman dengan orang yang ibadat pada malam tu. Dan kata Nabi SAW, siapa disalami oleh malaikat, ayat mata dia akan turun tanpa dia boleh tahan. Kita kena ada dalam hidup kita pengalaman macam tu. Jangan tak ada. Kita tarawih setiap malam 20 rakaat. Sini mungkin 8 lah, ada tazkirah kot lah. Kalau boleh buat ada 20. Sebab sunnah 20. Ijma' para sahabat, sepakat para sahabat 20 rakaat tarawih. Sepakat. Ikut yang ijma' sahabat itu lebih afdal lah. Dan 8 rakaat tarawih ni dia panggil apa? Dia adalah bukan pandangan mu'tamad, bukan pandangan yang kuat dalam mazhab. Tapi dia ada qaul lah, ada pandangan-pandangan lah yang mengatakan 8 pun dikira tarawih juga. Tapi pandangan mu'tamad, ijma' para sahabat adalah 20 rakaat. Satu Mekah Madinah pun 20 rakaat. Ini diamalkan sejak zaman Rasulullah lagi, zaman sana lagi. Sebab ada hadis, tapi walaupun hadis ini sanad ada dhaif, tapi dikuatkan dengan athar ataupun dengan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab tentang 20 rakaat. Ada satu hadis riwayat Sayyidina Allah bin Abbas ataupun Sayyidina Abu Hurairah. Dia kata kami keluar pada malam Ramadan semayang dengan Nabi SAW di masjid. Yang Nabi keluar 3 malam, lepas tu Nabi tak keluar dah. Dan kami semayang sebanyak 20 rakaatan, 20 rakaat dengan Nabi SAW. Satu Sayyidina Umar lepas tu dia buat 20 juga, sebab dia tengok Nabi buat dah 20. Cuma dia asaskan jemaah. Nabi tak bagi jemaah, Nabi tak mau jemaah. Nabi buat seorang-seorang, sahabat ikut. Nabi tak suruh. 3 malam Nabi keluar, lepas tu Nabi tak mau keluar. Sebab Nabi tengok penuh masjid, takut diwajibkan sembahyang tarawih. Maka zaman Sayyidina Umar, zaman selepas itu diamalkan lagi sembahyang tarawih. Sampai mai zaman Sayyidina Umar kata, kan elok kalau kita himpun semua seorang jadi imam. Zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mayang masing-masing tarawih dalam masjid, tak ada imam, masing-masing sunat, macam kita sembahyang sunat rawatib tu lepas maghrib apa tu. Mai zaman Sayyidina Umar asaskan, dia panggil apa, solat jemaah dalam sembahyang tarawih. Dan kata Sayyidina Umar, ni'matu bid'atu hadih, ini sebab bid'ah. Bid'ah ni apa? Satu perkara atau satu amal yang tak dibuat di zaman Rasulullah SAW. Itu Nabi hidup lah. Dan bid'ah dimasukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu amalan baru yang diasaskan Allah SWT, yang bukan di zaman Nabi SAW. Yang kedua, inilah dalil bahasanya ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan selagi mana satu amal yang kita buat boleh kembali kepada Quran dan hadis, masih ada sumbernya Quran dan hadis, maka itu bukan bid'ah. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan bid'ah juga bid'ah hasanah. Khilaflah ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Jadi tak apalah, bid'ah macam-macam. Tetapi Allah SWT, apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab disepakati oleh semua para sahabat, kata ulama. Kerana tak ada seorang sahabat membangun mengatakan, wahai Umar, apa ni yang kau buat ni? Bid'ah dalalah, finnar, masuk neraka. Mana ada? Semua sahabat diam, dimaksudkan diam adalah sepakat dan sebulat suara kami terima apa yang Sayyidina Umar buat. Apa Sayyidina Umar kata ni bid'ah ni? Tapi ini perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak, masih lagi dalam hukum hakam agama dan syariat Allah, cuma diasaskan di zaman yang selepas Nabi SAW. Itu saja. Allah SWT. Jadi Allah SWT, maka berterusanlah zaman berzaman 20 rakaat sampai ke zaman kita. Mai zaman kita berlaku fitnah, ada mereka mengatakan 20 tak sunnah, yang sunnah tu 8. Bahkan ada orang kurang ajar ni, dia kata apa? Sayyidina Umar pandai-pandai buat tambah-tambah dalam agama Nabi, kata dia apa? Buat 8 lah, kata dia. Sayyidina Umar ni pandai-pandai, saya ikut Sayyidina Umar. Mau penyepok ni orang macam ni, apa ni, tak ada adab dengan Sayyidina Umar. Dah, saya marah tu bukan buat betul lah, saja cakap. Mana boleh cakap betul? Sedangkan Nabi kata apa? Ikutilah sunnahku, peganglah, gigitlah geraham sunnahkan dan sunnah khulafaur rasyidin. Ada hadis tu, pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Apa yang sahabat Nabi buat itu sunnah juga, sunnah as-sahabah yang tidak bercanggah dan juga bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Tetapi kalau kita nak buat 8, jangan kita pegang kata 20 tu bid'ah dan 8 tu sunnah, jangan pegang tu. Cukuplah kita pegang kami buat 8 sebab kena tazkirah, cukuplah. Lepas tu siapa nak buat 20 yang ijma' sahabat ni, yang diamalkan oleh zaman berzaman, yang memang ini yang ada asalnya daripada Nabi SAW, maka silakan balik buat kat rumah, tambah lagi, atau buat dekat masjid, atau balik rumah sembahyang dengan keluarga kita, tambah lagi 12 saja, cukup 20. Ataupun sembahyang waktu tahajud tu lagi 12, boleh?
Dia waktu tarawih ni daripada masuk waktu daripada selepas sembahyang fardu isyak sampai dah masuk waktu subuh. Itu time sembahyang tarawih. Sebab tu zaman Rasulullah SAW sembahyang tarawih ni sampai nak dekat subuh. Berhenti-berhenti dah sok lah. Itu sembahyang tarawih zaman Nabi ataupun zaman para sahabat. Baca panjang. Allah SWT. Mereka habiskan malam mereka dengan qiyam. Dan itu masih ada di zaman kita di Kota Tarim. Tarim dia punya sembahyang tarawih dia daripada selepas isyak sampailah dekat waktu sok. Setengah jam lagi nak subuh, waktu habis dia punya tarawih dia. Setengah jam lagi nak subuh. Makan sok, lepas tu subuh. Dan saya ikut semua tu. Bukan saya cakap saya ikut semua tu. Contoh macam ni. Contoh Masjid An-Nur ni 20 rakaat lepas isyak buat tarawih. Lepas sini habis sejam, qomat pula masjid section berapa pula? Yang berdekatan, qomat pula sembahyang isyak, lepas tu tarawih pula. Habis tu satu jam Nabi SAW tarawih dengan solat isyak. Masjid ni pula azan sembahyang isyak dan sembahyang tarawih. Dia ada time dibuat jadual oleh ulama di sana. Masjid ni pukul 8, masjid ni pukul 9, masjid ni pukul 10, masjid ni pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4 macam tu. Dan setiap masjid tu sembahyang isyak dia dilewatkan mengikut time tarawih dah. Kalau giliran masjid dia sembahyang tarawih pukul 3, sembahyang isyak pukul 3. Dan saya ikut semua tu sampai habis saya ikut. Kalau kita ikut semua, kita akan dapat 1 rakaat sembahyang tarawih dalam semalam. 1 rakaat. Tak rasa berat pun. So, semua orang tua-tua, geng muda, pasar-pasar dibuka waktu malam. Bahkan sebagian budak-budak kecil ni main pingpong, main bola waktu malam. Waktu malam tarim ni akan jadi macam siang bulan Ramadan. Lepas subuh atau waktu duha dia akan tidur sampai esok ataupun pukul 11. Lepas subuh ni sampai pukul 11 kota tarim macam mati, tak ada orang, tak ada seorang berkeluar. Sebab dia hidup waktu malam saja. Sebab Ramadan ni malam tu lebih besar daripada siang dah. Kelebihan fadilat lebih banyak. Maka itu amalan-amalan kota tarim. Kita boleh dah buat di sini. Mula-mula surah An-Nur berjalan macam mana. Surah An-Nur ramai, kedua jadi 30 orang. Hari ketiga jadi 10 orang. Hari keempat 3 orang. Kita tak ada. Ini penuh sampai subuh. Penuh sampai esok. Main tarawih tarim. Okey ya. Saya hari tu jalan, hari tu batu nak balik ke Malaysia dah. Kita duk pusing minyak motor habis. Pusing motor lah. Minyak motor habis. Saya tinggal motor tinggal ke tu. Kita berjalan nak pergi Masjid Jami'. Imam dia Al-Habib Al-Masyhur Mufti Hadramaut, Abang Habib Omar. Tengah berjalan Habib Kazim berhenti. Oi, pergi mana Habib Kazim tu? Pergi semayang. Jom aku nak pergi juga ikut aku. Dia bawa nak atas dia. Makan biskut barang dia. Jadi Allah SWT itu pengalaman kita lah di Kota Tarim, semayang di Kota Tarim, masya-Allah. Jadi kalau kita dah buat 8 di sini, cukuplah kita berpegang, kita mengatakan kami buat 8 ni setakat kami mampu lah, dan kami nak tasirah pula. Jangan pegang kata 8 ni sunnah, buat 20 tu bidah tu. Itu salah. Maka siapa nak buat 8 ada pandangan kata 8 dalam mazhab, walaupun tidak muktamad, tidak ijma' apa semua, tak apalah, ada pandangan, silakan. Dapat pahala hasil pahala tarawih. Tapi siapa nak buat 20, jangan kita kata apa, bahkan kita kata ini bagus, ikut apa yang diamalkan sejak zaman as-sahabah Nabi SAW. Okey macam tu tak apa, tak masalah, masing-masing tak masalah apa. Okey saya dulu saya ikut Syekh Nasri di kuliah-kuliah terakhir Ramadan dah susurau pergi dengan Syekh ni. Dia buat 8, lepas 8 tazkirah. Lepas tazkirah dia tambah ke 12 sampai 20. Ke 12 orang lah, 11 lebih orang habis. 11 lebih orang habis. Tapi yang saya kagum ni ahli jemaah ni seorang tak keluar. Lepas 8 tazkirah lebih kurang 40 minit lah. Contoh 8 ni dalam 9.45 ni 8. Tazkirah lebih kurang pukul 10.30. Sambung balik. 11 lah lebih kurang, 11 lebih lah habis. 12 dengan witir apa semua macam orang tunggu. Pendalaman saya lah tempat tu surau. Allah ni tak tahu dia buat ke tak. Masya-Allah memang hebat dia punya ahli jemaah dia. Bahkan imam dia pergi semayang pula. Imam dia kata apa? Kita nak semua 8, kita buat 8 dulu, kita tazkirah, kita bagi cukup 20. Semua kita nak ambil semua. Tak mau kurang sikit pun. Tapi kalau kita buat di sini memang mungkin susah lah, orang kerja apa semua, suasana lain sikit. Tapi kalau kita nak buat masing-masing pun silakan, tak ada masalah apa-apa. Okey, insya-Allah kita sambung sikit kita Syama'il. Lebih kurang 10 minit kita sambung. Tu Ramadan insya-Allah, semoga kita semangat untuk masuk Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Kita sambung hadis yang seterusnya. Hadis ini tak habis lagi, kita sambung hadis tentang Sayyidina Hasan. Ya. Terus kata Sayyidina Hasan, kata Sayyidina Hindun bin Abi Halah, Allah selamat. Bainahuma 'irqun yaduruhul ghadab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara dai dia ni, tengah ni ada urat. Urat ni dia besar sikit, akan timbul urat tengah ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya.
Dan dalam riwayat hadis Nabi SAW, Nabi SAW kalau marah, seorang sahabat pun tak berani, semua kecut takut. Sebab Nabi kalau marah ni akan dirasakan sangat gerun lah, takut. Seorang saya yang berani dekat Nabi SAW, seorang saya yang berani semang Nabi SAW, Sayyidina Ali. Kenapa? Sayyidina Ali ni memang besar Nabi, sepupu Nabi, bahkan dia panggil menantu Nabi SAW. Maka dia boleh kontrol, dia boleh adjust, dia boleh slow, dia boleh redakan kemarahan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memang marah, ada sifat marah. Tapi marah Nabi SAW hanyalah kerana Allah. Orang langgar perintah Allah, orang buat lebih kurang dengan perintah Allah, Nabi marahlah. Tapi kalau untuk diri sendiri, untuk benda-benda berkaitan dengan dunia, Nabi tidak marah SAW. Seperti mana Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, satu hari Nabi berjalan dengan Sayyidina Anas. Waktu berjalan Nabi pakai ridak. Ridak Nabi ni Nabi pakai, mungkin Nabi macam tu lah, Allah SWT. Sebab gaya pakai ridak Nabi SAW macam-macam lah. Ridak ni apa? Satu kain yang diletak atas bau. Mana-mana kain yang diletak atas bau, itulah ridak. Tak kira kain itu apa, kain apa pun, kain pelekat ke, kain batik ke, kain apa saja, bila letak atas bau termasuk sejadah. Dan sebaiknya kita ikut SOP ni. Dah baguslah ikut SOP ni, buat main sejadah. Sejadah buat main ke masjid ni, ulama' bahkan Nabi Muhammad dah amal dah sejak dulu lagi. Setengah orang dia kata apa ni buat ridak, tapi kan dah ada. Kita pernah awal dulu kita buat ridak lebih kurang 15 tahun dulu. Kita amalkan ridak ni. Zaman tu baru orang nak mula amal sunnah, orang nak mengaji syama'il apa semua. Sebab sebelum tu banyak orang mengaji fiqh, tak tasawuf saja. Dah tu tunggu kita balik baca kitab syama'il apa tentang sunnah Nabi, orang mula nak amal. Ada orang kita pergi masjid, dia kata apa? Buat apa bawa ridak ni? Tak kapek dah dah. Bawa kapek kotor lah tadi. Tak faham hadis Nabi SAW. Kenapa ada kapek kita beridak juga ataupun sejadah? Kita nak memuliakan tempat kita sujud ataupun tempat kita ibadat pada Allah SWT. Nak muliakan dia. Kapek dah kita muliakan dah. Dah elok dah. Nak elokkan lagi, boleh silakan. Bahkan Nabi sentiasa bawa ridak di mana saya Nabi pergi keluar. Kerana Nabi standby ridak ni untuk digunakan semayang, ataupun waktu mana Nabi perlukan panas, Nabi tutup, ataupun Nabi SAW bersih, Nabi tutup dengan kain. Itu sunnah Nabi SAW. Kain ni sangat berguna. Di tarim ni kain ni sangat berguna. Tarim ni minyak masuk kadang sebulan sekali, minyak masuk, lori minyak masuk. Bila minyak habis, semua kita ni jalan je lah. Minyak habis, atau kita beli siap-siap, kita tubuh dalam tong lah. Bila minyak habis, stok habis, akan ada pasar-pasar gelap. Geng-geng dia panggil apa, pasar gelap tu, maksudnya dia beli siap minyak tu ada, dia beli dekat daerah lain ke, dia mai jual. Kalau seliter contoh kita beli sana RM3, dia jual seliter RM7, RM8. Terpaksa beli, kalau nak beli pasar gelap, dia panggil pasar gelapnya, dia tepi jalan apa semua. Jadi kota tarim ni kalau minyak habis, dia buka ridak dia buat apa? Dia panggil kawan dia, diikat handle motor dia, diikat atas kereta belakang motor dia, kawan dia tarik. Towing apa dia panggil kalau kereta. Motor dia buat tu, dia ikat kat kepala handle dia, handle motor. Sana dia ada macam kereta belakang tu, diikat. Maka dia tarik kawan dia, tunda kawan dia tarik. Tu tarim. Dia berguna ni, maksudnya berguna. Kalau kita keluar-keluar pergi mana-mana, tengok orang mati tengah jalan, accident, ridak pakai untuk tutup dia, orang mati jenazah tu, tutup, muliakan dia, pakai banyak ni. Bahkan kalau kita belajar silat, ada satu silat gayung, ada satu silat dia panggil, satu kaedah pengajian silat ni dia panggil cindai. Siapa silat gayung sini mesti ada kan? Silat gayung ni dia cindai, kita belajarlah cindai tu. Cindai ni maksudnya apa? Kita bagi padat betul-betul kita nyakang ni, dia ada kaedah untuk main dah, untuk buang senjata, untuk kunci orang, untuk cekek tengkuk orang, untuk patahkan dia punya orang tu, adalah. Kita yang nak patah orang lah, belajar sudah lah kan. Nak perang tak apalah, kalau untuk bergaduh tak boleh. Ini ridak ni guna macam-macam ni, senjata pun boleh ni. Allah SWT. Paling kuat pun tak tahu cindai apa semua, paling kuat kita ribah dia, kita lari. Berguna juga. Ni apa pun tak ada, kayu pun tak ada, apa pun tak ada. Orang duk main dah nak buh kita. Paling kurang dia kita ribah kita lari. Paling kurang lah maksudnya, ada juga dipakai ridak ni. Cuma saya nak pesan yang ikut SOP pakai bawa sejadah ni, jangan kita bawa sini sejadah. Ni kita bawa macam ni. Ada sejadah tak? Punya sejadah? Kalau kita bawa macam ni, kita tak dapat pahala bawa ridak. Kalau kita bawa ni tak dapat pahala apa? Harus tak dapat pahala apa? Cuma kita guna boleh dapat pahala. Macam mana kita nak hasilkan pahala pakai sejadah? Okey, contoh sini. Ini hasil pahala ridak. Jadi ridak. Ataupun kan elok ridak saya nampak. Design elok lah. Jadi Allah SWT beli sejadah elok sikit, bagi nampak design elok sikit. Ataupun bawa ridak, tapi setengah masjid dia tak mau ridak. Dia tekan SOP kita sejadah, padahal sejadah ni ridak sama saja.
Sama lah sejadah lidak, dua-dua kain pakai untuk semayang, tak masalah apa. Kita balas tengah masjid dia straight kan. Jadi kita boleh pakai macam ni ataupun macam ni. Apa saja kain dia letak atas bau, macam ni pun dia letak atas bau macam ni. Pergi semayang macam ni. Ataupun Allah senang kan? Kita bagi kecil tak tu jalan. Maka sepanjang kita jalan keluar pada rumah akan dapat pahala pakai ridak Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Kalau pegang tak dapat pahala, pegang tu apa pegang? Tak sini. Macam orang kampung sikit tu, orang kampung tak sini. Kain lepas dia panggil, ataupun kain semutar apa semua. Ataupun tak macam ni, ataupun apa saja yang boleh kita buat. Nah, jadi mesti pakai macam tu baru dapat sunnah, pahala sunnah. Kalau tidak, pergi jalan tak dapat pahala, pegang. Okey ya, pakai betul baru dapat pahala. Bila kita pakai dapat pahala, tak pakai pegang saja, tak ada apa. Pegang, dia pegang sunnah. Letak tu sunnah. Letaklah macam mana pun. Dan beli sejadah elok-elok sikitlah kalau kita nak letak gitu kan. Tak elok pun tak apa, lipat-lipat tak atas bau. Ataupun tak macam ni saja. Keluar lagi kita tak macam tu, nak balik, nak keluar nanti main surau masjid pun kita buat macam tu juga. Supaya kita tak rugi kita bawa sejadah tu. Ikut sapi tu bagus dah. Jangan hilang pahala pula. Bagi ada pahala tu, pahala pakai sunnah Nabi SAW tidak. Okey ya. Jadi Nabi SAW kalau marah tu Nabi akan naik, Nabi punya dia panggil apa, urat ni sikit lagi, aqnal airnain. Nabi tu hidung dia mancung. Walaupun hidung Nabi mancung tapi tak terlampau tinggi, sederhana saja, cantik ya. Lahu nurun ya'luhu yahsabuhu minal lam man lam yata'ammalhu asyamma. Nabi ni di hujung dia punya hidung dia ni ada cahaya yang mancar, hujung hidung cahaya mancar. Dan hidung Nabi ni siapa tak tengok betul-betul daripada dekat, dia tengok bila jauh dia akan nampak hidung Nabi macam tinggi, macam pedang yang macam bengkok sikit. Bila Nabi pergi dekat lah, tak tinggi mana apa hidung Nabi, sederhana sederhana. Kita tengok orang Yaman ni hidung Nabi tinggi tapi tinggi sederhana. Beza dengan orang Arab Saudi, dengan orang Turki, dengan orang yang dia panggil Mesir, hidung Nabi tinggi betul. Kalau Yaman ni dia panggil aslul Arab, asal orang Arab. Orang Arab ni, orang asli Arab ni Yaman. Hal ini tercampur, ada Saudi tercampur, Syria ada campur daripada Rom, daripada macam-macam. Yang betul-betul orang asli Arab ni Yaman. Orang Arab asal orang Arab bukan besar pun, orang Arab ni kecil-kecil je, macam Melayu lah. Tu asal orang Arab. Yang asalnya orang Yaman tu. Tapi bila dah campur-campur, ada yang besar, ada yang hidung tinggi, ada yang putih, dan macam-macam. Sedangkan orang Arab ni depa bukan putih sangat. Depa punya kulit macam orang Melayu saja. Koko sikit, sawo matang lebih kurang macam tu ah. Ada yang putih pun putih, tak ada putih sangat macam tu. Jadi campur dengan yang lain maka jadilah teh itu dan sebagainya. Jadi tu hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sikit lagi kita ambil kathul lihyah. Nabi ni janggut dia tebal. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ulama menyimpan janggut lebih kurang segenggam macam ni. Kita simpan janggut, kita pegang janggut macam ni, dia sampai sini. Sampai sini. Tu panjang janggut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janggut mereka sekadar segenggam. Ini saya tak sampai segenggam ni. Saya sikit lah. Sampai agak sikit. Sampai agak sikit ya. Baik nak pergi sampai juga. Nak menang juga. Tarik pergi sampai ya. Sampai agak sikit lah, sampai agak ujung ni. Dia pegang sampai sini. Bagi janggut kita ni sampai sini. Pulang sini. Lebih sikit pun tak apalah. Tapi ni janggut sahabat Nabi SAW dia simpan macam tu. Dan janggut Nabi SAW tu terbaik. Janggut Nabi terbaik. Dan kita simpanlah janggut. Kerana janggut ni adalah satu sunnah Nabi SAW yang kita nak buat sampai mati nanti. So aku buat sunnah ni. Yang kedua, Nabi SAW ada seorang pemuda. Nabi tengok dia tak ada janggut. Satu hari Nabi tengok dia tumbuh janggut dia selai saja. Ni orang muda yang maksudnya maka ni jenis janggut sikit. Nabi senyum tengok dah. Satu hari dia pergi potong janggut yang selai tu, Nabi tengok macam Nabi tak senyum. Kata, ya Rasulullah, kenapa? Nabi kata, dulu engkau simpan janggut, aku lihat malaikat ada situ. Malaikat doakan engkau maksudnya. Tapi bila engkau buang tu malaikat tak doakan engkau. Ikut sunnah aku. Jadi kita simpan janggut, insya-Allah Nabi senyum pada kita nanti di akhirat insya-Allah. Ni ikut sunnah Nabi SAW. Sahlul khaddain dhali'ul fam. Nabi tu tidak berisi dia punya pipi dia. Berisi kalau pipi dia panggil macam perempuan. Nabi tak berisi. Dia tak berisi ya. Dia macam sama atau sikit. Dhali'ul fam. Nabi tu mulutnya luas. Mulut luas tu maksudnya apa? Petah bercakap. Nabi SAW seorang yang berpetah bila bercakap. Fasih. Allahu SWT. Itu mulut Nabi Muhammad SAW. Dan muflajul asnan. Gigi Nabi tu jarang sikit. Khususnya gigi Nabi yang tengah ni, dia jarang sikit. Dan Nabi senyum akan keluar cahaya dari celah ni memancar. Dalam mulut Nabi ada cahaya. Nabi bila senyum, bila cakap keluar cahaya.
Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daqiqul masrubah. Nabi punya bulu dada tu halus, ka'anna unuqahu jaidud dumyatin fi safa'il fiddah. Allah senang. Dia punya tengkok Nabi sallallahu alaihi wasallam putih. Putih macam perak tengkok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqtadalul khalqi, muqtadilul khalqi. Nabi itu diciptakan sederhana, tinggi sederhana, badan sederhana, semua yang sederhana. Bahkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sederhana. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badinun mutamasikun. Nabi itu berisi badan dia, tegak, mantap. Macam saya ni tulang, nampak tulang. Nabi SAW dia berisi. Dia tak nampak macam tulang ni, tak nampak. Dia macam tegak, macam berisi, macam mantap badan dia. Kejap daging-daging tu kejap. Kalau pegang tu kejap. Itu Nabi SAW. Kuat maksudnya, kuat. Sawa'ul batni was sadri. Perut dan dada Nabi sama. Contoh, kalau Nabi SAW, ni dada Nabi. Kalau Nabi berdiri ni, dia punya perut sama dada. Kalau Nabi mandi ni, air turun terus ke perut sana, macam tu. Ke bawah sama sampai bawah sana kalau Nabi mandi. Kalau kita mandi, air turun dia naik bukit dulu. Dia turun bawah. Nabi SAW dadanya dengan perutnya sama. Kalau air turun terus ke bawah. Dia tak ada naik bukit, dia naik gunung cerai apa baru dia turun tak ada. Dia Allah SWT. Itu perut Nabi SAW. Perut Nabi SAW ni dia sama dengan dada. Dia tak ada naik sikit kalau perut kita naik sikit tu bagus, tanda dia bagus apa? Gembira tu, isteri masak sedap. Tanda dia bahagia tu. Kalau satu pun dah naik sikit perut, dah bahagia dengan isteri satu, kalau dua lagi bahagia dua. Tiga lagi bahagia tiga. Tak apalah, lawak. Marah pula bancik cerita lagi. Jadi Allah SWT al-sawa'ul batni was sadri sama saja. Aridus sadri ba'idu ma bainal mankibain. Nabi SAW tu tidak ada bulu di badan-badan yang lain kecuali bulu di dada sikit, memanjang, dan juga di lengan dan sebagainya. Beberapa tempat lah. Ba'idul bainal mankibain. Nabi tu dadanya tu luas ataupun jauh. Maksudnya Nabi SAW seorang yang tegak. Tegak Dhakhmul karadis, sendi-sendi Nabi besar, sendi-sendi besar, kuat. Nabi SAW. Anwarul mutajarrad, maksudnya apa? Badan Nabi bercahaya. Badan dan Nabi itu bercahaya sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti kita akan sambung pengajian yang akan datang selepas raya lah, insyaAllah. Tak habis lagi hadis ni, panjang dan kita ada permintaan daripada sahabat kita untuk cerita sikit pasal Ramadan tadi. Jadi kita panjang lah kuliah kita, insyaAllah kita sambung nanti. Wa sallallahu alaihi wasallam min al-Fatihah. Allahumma inna billahi hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin.